Sebab apa Mahathir terdesak? Sebab dia takut dia akan hilang jawatan. Orang politik ni lain, dia tak takut. Dia takut dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Dia takut besok dia bangun tidur dia tak jadi Perdana Menteri. Macam Perdana Menteri sekarang lah. Itu yang takut kelang kabut minta darurat kat Agong ni. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zali, laku pengerusi forum deklarasi Matampau DPP, yang muliakan sahabat saya Ustaz Zulkifli Ibrahim, Timbalan Ketua Gerak, Ustaz, rakan-rakan pimpinan Gerak, Ketua Gerak Perak, Ketua Gerak Pulau Pinang, Ketua Gerak Selangor hadir. Yang Selangor tu saya tak tahu macam mana dia boleh hadir lah. Selangor masih PKP. Tuan Profesor Shu'aib, Timbalan Ketua Gerak Perak, tokoh intelektual Perak yang kita hormati, rakan-rakan pimpinan Cikgu Adli, orang lama Larut ni, Datuk Ismail, Cik Tun, Tuan Haji Lokman Padang Rengas, semua orang kuat Perak hadir pada malam ini. Kita banyakkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dapat bersama-sama. Saya ucap terima kasih kerana diberi ruang untuk menjadi salah seorang panel tentang soalan apa tadi? Tentang keadilan untuk semua. Ya. Saya ingin mengajak kita kembali kepada the background, apa yang melatari deklarasi Penempatan Pauh. Ya. Kerana dia sedikit sebanyak ada beri kesan ataupun relevan dan terkait dengan apa yang berlaku hari ini. Ya, dulu kita antara perkara pokok teras utama DPP ni, Dewan Deklarasi Penempatan Pauh ni, yang kedua ni, ya, tentang keadilan itu semua tu, kerana kita dihadapkan dengan satu kezaliman. Lawan kepada keadilan ni kezaliman. Kezaliman dilakukan oleh Perdana Menteri pada masa itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sekarang ni banyak dah yang musuh dengan dia, kawan-kawan dia sekarang tak apa-apa nak sebut. Jadi saya sebut, yang melakukan kezaliman pada tahun 1998 itu adalah manusia yang bernama Mahathir bin Mohamad. Hidup lagi orangnya sama. Yang Mahathir sekarang ni, yang jadi Perdana Menteri keempat dengan Perdana Menteri ketujuh tu sama orangnya. Saya kena ingatkan sebab saya tengok kadang kawan-kawan PhD dia terlupa sikit. Dia macam tengok Mahathir tu lain dengan Mahathir dulu. PM ketujuh dengan PM keempat tu lain. Saya nak tegaskan sama. Dan kita bangkit dengan deklarasi Penempatan Pauh pada 12 September itu di Permatang Pauh, di Curug Tok Kun, di tangga Curug Tok Kun, orang Penempatan Pauh ada sini ni. Masa Mansur. Ini khas daripada Penempatan Pauh ni. Dia angguk ni betul lah. Di tangga Curug Tok Kun, Syed Anwar buat pertama kalinya mengisytiharkan deklarasi Penempatan Pauh ni dan menyatakan prinsip keadilan ini sebagai teras kedua. Prinsip pertama itu adalah karamah insaniah, harakat dan darjat manusia. Itu penting. Itu terkait juga. Yang keduanya tentang keadilan. Mengapa ditekankan ia sebagai teras penting? Pertama, ya kerana memang prinsip keadilan itu adalah satu prinsip yang penting, yang disebut dalam Al-Quran antara prinsip kemasyarakatan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran, keadilan, social justice dan sebagainya. Tetapi melatari perkara ataupun peristiwa yang berlaku pada masa itu, kerana kezaliman berlaku. Kezaliman dilakukan oleh seorang Perdana Menteri yang terdesak. Ini poin dia. Yang terdesak. Mahathir pada masa itu dia terdesak. Sebab itu dia melakukan perkara kezaliman yang kita tak terfikir. Dia pecat Anwar Ibrahim tu, kita tak terfikir.
Anwar Ibrahim sendiri pun, walaupun dah dapat maklumat, saya supporting Anwar pada masa tu. Malam terakhir tu, malam 1 September, 1 September malam tu, besoknya 2 September, ya, dia dipecat. 1 September tu malam tu saya dengar tu Siti Anwar sampai pukul 2 pagi pada malam itu, sebab kita dapat maklumat Mahathir dah panggil ketua-ketua menteri besar, ya, untuk mulakan konspirasi dan fitnah, ya, dan rancangan untuk memecat beliau pada 2 September. Malam itu kebetulan memang ada majlis solat hajat dan sebagainya setiap malam dah. Lepas 30-40 hari kita dah buat dah masa tu. Ini disebabkan memang ada serangan, kita tahu. Tapi dan dia dapat maklumat, Siti Anwar Ibrahim dapat maklumat ada perjumpaan antara Perdana Menteri dan ketua-ketua menteri dan menteri besar, dan dia tidak ada jemput. Ya. Anwar pada masa itu, pada 1 hari bulan September tu, ya, adalah masih timbalan Perdana Menteri. Ya, tapi tak ada jemput. Ya, jadi dia minta saya hubungi ketua-ketua menteri dan menteri besar yang hadir pada malam itu, mesyuarat malam 1 September tu. Ya, saya kontak semua, tak angkat dah. Padahal saya supporting TPM. Ya, beberapa jam sebelum itu, ya, kalau saya supporting TPM telefon, ketua menteri besar, dia memang dia wajib jawab lah, kan? Kalau dia tak jawab on the spot pun dia akan jawab. Tapi malam tu tak jawab sampai pukul 2 pagi, saya tunggu tak jawab. Memang rupanya sudah wujud, ya, fitnah itu. Jadi yang saya nak nyatakan ini, sudah ada tanda, banyak tanda, ya, tetapi saya masih ingat pada malam itu lagi, malam itu pun Datuk Seri Anwar masih lagi kata tak apa, it's okay, it's going to be okay, tomorrow is going to be cabinet meeting, I'll go see him, I will ask him, you know, what happened. I'm not invited for tonight meeting. So maknanya tak terfikir, ya, Mahathir akan memecat timbalannya. Ya, timbalan Perdana Menteri, ya, timbalan Presiden UMNO, tokoh popular, ya, yang dihormati, yang mendapat recognition dunia, ya, Menteri Kewangan antara yang terbaik di apa ni, mendapat dukungan rakyat. Tuan-tuan masih ingat pada masa itu, ya, kerajaan pada masa itu cukup popular, bukan macam kerajaan sekarang lah, kan. Kelang kabut sekarang ni, kan? Saya nak sentuh yang ni, kan. Tapi sebelum tu pasal soalan pengurusi tanya pasal 98, saya cerita 98 lah, kan. Kejap lagi saya nak cerita 2020 punya hal, kan. Jadi saya nak bawa tu, ya, daripada situ, ya, tak terfikir dia akan buat. Tetapi dia buat sebab apa? Sebab dia terdesak. Sebab apa Mahathir terdesak? Sebab dia takut dia akan hilang jawatan. Orang politik ni lain, dia tak takut. Dia takut dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Dia takut besok dia bangun tidur dia tak jadi Perdana Menteri. Macam Perdana Menteri sekarang lah. Itu yang takut kelang kabut minta darurat kat Agong ni. Sebelum ni kita tak tahu, tapi hari ni dengan surat daripada titah daripada Istana Negara yang baru keluar beberapa jam lepas, ya, yang membuktikan, ini saya baca sikit ni. Boleh lagi tajuk sikit fungsi, ya. Ini soalan penting, ya. Ini kenyataan media daripada Istana Negara, ya. Para pertama ialah dimaklumkan Puan Duli Yang Maha Mulia, okey. Lepas tu para kedua permohonan, ya, telah berkenan mempengerusi permohonan yang telah dipersembahkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhyiddin di majlis menghadap Istana Abdul Aziz Kuantan Pahang pada Jumaat lalu. Permohonan tersebut, ini warkah istana yang baru keluar beberapa jam lepas. Permohonan tersebut ialah pelaksanaan darurat perkara 150 dalam kurungan 1 dan permasyuran ordinan darurat dalam kurungan kuasa-kuasa perlu 2020 menurut perkara 150 dalam kurungan 2B perlembagaan khususan untuk memerangi ancaman COVID-19 di negara ini. Maknanya dia memohon untuk pelaksanaan darurat perkara 150. Jadi baru kita tahu, beberapa jam ni baru kita tahu yang memang betul rupanya. Kita ingat dia olok-olok, kan, tak terfikir. Macam mana Mahathir pecat Anwar dulu lah 98, tak terfikir, kan. Anwar yang timbalan Menteri pun tak fikir. Saya supporting lagi, saya tak fikir. Saya ingat lagi 2 September tu saya pergi lunch, okey je. Balik dah tak okey. Nah, 2 September tu pagi tu dia bergaduh, lepas tu dia suruh dia kena pecat semua tu, semua orang tahu. Balik tu saya pergi lunch macam biasa, pukul 12 pergi lunch, biasa supporting. Balik saya tak boleh masuk dah pejabat saya tak boleh masuk. Polis dah kepung dah pejabat saya. Jadi kita terkejut. Macam mana kita terkejut sekarang lah?
Kan? Hari ini terbukti memang betul Muhyiddin ni dia minta darurat. Kan? Dia minta darurat kepada Agong ni. Sebab apa dia minta darurat kepada Agong? Macam mana, sebab apa, kita tanya soalan dulu. Kan? Sebab apa Mahathir boleh buat perkara yang tak terfikir? Bukan sekadar dia pecat Anwar Ibrahim. Lepas beberapa hari 20 September 2 September pecat, 20 September tangkap Anwar Ibrahim. 29 September Anwar Ibrahim mai pergi mahkamah Matal Baham. Ini semua kita tak terfikir. Tapi dia berlaku dan dia lakukan oleh seorang Perdana Menteri. Mengapa Perdana Menteri ini lakukan? Sebab dia terdesak. Sebab apa Mahathir terdesak pada tahun 1994? Sebab kuasa reformasi rakyat itu luar biasa. Bangkit, kebangkitan sebab apa? Sebab krisis ekonomi pada tahun 1997-98, yang memberi kesan besar kepada masyarakat, dan berlaku reformasi di Indonesia yang menyebabkan Suharto yang sama lama jadi orang nombor satu di Indonesia seperti Mahathir di Malaysia itu tumbang. Tumbangnya Suharto itu menyebabkan Mahathir sudah hilang pertimbangan. Itu je sebabnya. Sebab dia kata, dia fikir kalau Suharto boleh jatuh pun puluh tahun jadi Presiden Indonesia, boleh tumbang, boleh dijatuhkan oleh demonstrasi pada tahun 1998, pada masa itu dia kata, aku pun boleh kenal itu lah. Jadi sebelum apa, dia pecat. Itu sebabnya. Sebab apa? Sebab takut hilang kuasa Perdana Menteri ini. Takut hilang kuasa Perdana Menteri ini, dia melakukan perkara yang tidak digambarkan. Tidak kita tergambar. Jadi dan dia melakukan kezaliman. Dia menangkap Anwar tanpa bicara. Anwar Ibrahim belum dibicara. Terus ditangkap 20 September. Tak ada bicara. Guna ISA. Maksud ada ISA. Guna ISA. Lepas tu disuruh apa ni ketua polis negara pukul pula Anwar. Mata lebam. Dia tak mengaku lah. Dia kata tak ada. Lepas kita tampilkan juga kerana gerak yang ditubuhkan oleh almarhum Ustaz Fadil Noor. Gerak itulah yang kita ambil semangat itu. Yang pada 27 September himpunkan perhimpunan paling besar dalam sejarah sejak merdeka. Puluh ribu di Taman Melewa pada masa itu. Yang menuntut supaya Anwar Ibrahim itu dikeluarkan. Sebab kita mendapat maklumat dia dicederakan. Dan memang betul 29 September dia keluar. Dan ini juga tidak tergambar, dan ini berlaku. Kezaliman itu berlaku. Sebab itu teras deklarasi penempatan pauh itu dia menyebut tentang keadilan. Hari ini saudara, perkara yang sama berlaku di Malaysia oleh Perdana Menteri yang dalam keadaan yang sama dengan Perdana Menteri pada tahun 98. Dulu namanya Mahathir, sekarang namanya Muhyiddin. Mahathir dulu takut hilang kuasa, buat kerja gila. Sekarang Muhyiddin dia takut hilang kuasa, dia buat kerja gila. Perdana Menteri minta yang di-Pertuan Agong untuk isytihar darurat, itu Perdana Menteri gila. Itu orang kita. Gerak 98 isytiharkan Muhyiddin ni gila. Betul. Dan dia mesti letak jawatan sekarang. Betul sangat. Sekarang dah confirm. Sekarang sudah confirm yang dia minta perizinan darurat. Ini warkah Istana Negara yang menyebut memang Perdana Menteri ini minta darurat. Nasib baik Duli Yang Maha Mulia kita waras. Alhamdulillah. Dia cuba, tapi ada cubaan, permohonan dia buat. Majlis Raja-Raja bersidang tadi, dan akhirnya, dan ini bukan keputusan mudah. Bukan mudah untuk seorang raja di dalam konteks Malaysia. Saya tak ingatlah dari sejarah, kita pun baru dapat maklumat ini. Yang mana Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong itu menolak permohonan yang dilakukan oleh Tuan Perdana Menteri. Itu tak mudah. It's not easy. Maknanya Agong terpaksa membuat keputusan yang sukar. Disebabkan kerana apa? Kerana ada Perdana Menteri yang gila. Hanya Perdana Menteri yang gila, yang tak bertanggungjawab sahaja, yang minta isytihar darurat dalam keadaan Covid, dalam keadaan ekonomi teruk, dalam keadaan ratusan ribu jutaan orang dah hilang pekerjaan, dia boleh minta isytihar darurat. Apa maknanya? Darurat ini tentunya akan memberi kesan kepada ekonomi. Saya bawa 2-3 hari lepas saya dah cakap dah, kerja Menteri Kewangan Perdana Menteri ini siapkan bajet. Itu kerja Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, siapkan bajet. Kalau kamu gagal untuk siapkan bajet, takut pergi parlimen siapkan bajet,
Kamu janganlah hancurkan negara, ekonomi lah. Kerja kerajaan siapkan ekonomi untuk rakyat. Sekarang ni dia buat apa? Dia hancurkan ekonomi dengan minta promosionan kebiasaan darurat. Masa tu kita tak confirm, kita tak tahu, kita agak-agak je. Ada pula 2-3 orang pula ni kan, kawan lama yang educated ni, yang belajar Mesir, belajar luar negara, boleh tanya saya, apa bukti kalau darurat itu ekonomi lingkup? Nak kata bangang ke bodoh ke apa? Kan? Nasib baik ada bekam Menteri Kewangan Tengku Razali kan. Tengku Razali ni saya Datuk Seri Anwar memang dah banyak kali jawab lah kan. Kita Datuk Seri Anwar belah kita kan. Tapi ni yang belah sana pun Tengku Razali pun dia tahu, dia Menteri Kewangan, dia kata kalau isytihad darurat akan hancur kan. It is the last nail in the coffin of our economy. Dan itu kena ayat Tengku Razali. Dan tapi Perdana Menteri ni Perdana Menteri ni yang kata abah ke tok abah ke kepala bapak kepala abah dia lah kan. Memang saya malam ni memang saya marah betul. Sebab confirm kan, kita ada seorang Perdana Menteri yang sama perangai macam mana Perdana Menteri pada tahun 98, yang buat perkara gila, yang boleh pecat timbalan dia, yang boleh buatkan timbalan dia menjadi lebam minyak mata. Sampai sebab tu kita buat deklarasi bertampau dan keadilan tu untuk semua itu. Sebab ini Perdana Menteri, sebab dia kan sama, penyakit dia sama. Penyakit Perdana Menteri ni semua sama. Yang gila, Perdana Menteri gila kan. Takut besok dia tak ada Perdana Menteri. Itu je. Mahathir buat perkara yang tu, Muhyiddin hari ni buat perkara yang tu. Dia boleh pergi berjumpa agung. Saya dapat maklumat pula tadi daripada Free Malaysia Today apa, yang kata Majlis Tertinggi PBBM. Ini bukan saya cakap ni, Majlis Tertinggi. Kalau saya salah, bagi tahu Free Malaysia Today lah kan, keluar. Majlis Tinggi PBBM bagi tahu bahawa mereka pun tak tahu. Bersatu, Parti Bersatu ni. Mereka pun tak tahu ada cadangan darurat oleh Perdana Menteri. Dia kata ini adalah atas nasihat oleh seorang individu yang baru saja masuk parti kami. Dia menteri, dia kata. Yang menasihati Perdana Menteri Presiden kami buat kerja gila. Yang gila tu saya tambah lagi lah kan. Tapi point dia kan, Majlis Tertinggi Bersatu pun ni kenyataan dalam Free Malaysia Today ni kan? Salah seorang lah daripada dia punya ahli majlis ni bagi tahu tak pernah bincang dan ini bisikan bisikan syaitan gila daripada seorang yang baru masuk parti kami kan, yang dekat dengan Perdana Menteri Presiden kami. Agak-agak kita kenal lah sebab orang tu lama dengan kita dulu kan. Dengan saya tak apa lama, saya dah tinggal lama dah 13 tahun. Ni yang PKR ni, yang 22 tahun dengan orang ni kan, yang duk pertahankan orang ni sampai kena kencing depan mata baru pecat kan. Memang saya ada hak marah lah. Sebab saya terpaksa tinggalkan parti saya yang saya tubuh kan, kerana Nazmin ni 13 tahun dulu kan. Sekarang Bersatu bagi tahu orang yang sama yang menyebabkan Perdana Menteri ni menjadi gila, buat kerja gila. Apa dia? Meminta agung untuk isytihad darurat. Sebab tu bagi kita Gerak 98 malam ini pertama kita junjung kasih, bersyukur kehadrat Allah SWT. Itu pertama kita punya kenyataan kerana Allah selamatkan Malaysia daripada seorang Perdana Menteri gila yang nak isytiharkan darurat. Kedua, kita diselamatkan oleh Duli Yang Maha Mulia Suci Paduka Baginda Yang Pertama dan juga Majlis Raja yang masih waras, yang tak terima cadangan gila daripada Perdana Menteri gila Kalau isytihad darurat memang hancur. Kedua, kita menjunjung kasih. Ketiga, kita ambil saranan untuk disebut. Aku kata jangan main politik, jangan politik lagi. Kena kerajaan yang stabil, kuatkan kerajaan yang stabil. Kita junjung dan kita terima saranan untuk bersama-sama perkukuhkan kerajaan stabil. Dan bagi dia sebut kerajaan selama ini, kerajaan ini berjaya hadapi Covid. Ya betul, berjaya. Kerajaan berjaya. Kerana apa? Kerana ada ketua pengarah macam Tan Sri Nur Syam, kerana ada frontliners, doktor-doktor, nurse yang baik, bukan kerana Perdana Menteri, bukan kerana Perdana Menteri ini paling bangsat ni ada. Dan bukan Perdana Menteri kabinet bangsat, Perdana Menteri bangsat ini yang boleh selamatkan Malaysia daripada Covid. Kan, yang boleh menyelamatkan Malaysia daripada Covid ini ialah doktor-doktor, the frontliners, ketua pengarah kesihatan. Itu yang dimasukkan oleh agung. Mereka berjaya, bukan Perdana Menteri berjaya. Perdana Menteri ni kalau berjaya, dia tak minta darurat, tak minta isytihad darurat. Ini Perdana Menteri gagal, ini Perdana Menteri gila.
Ya. Dan kita junjung kasih untuk kita terus memperkuatkan kestabilan kerajaan. Kerajaan itu kita bersama. Gerak 98 akan bersama-sama untuk memperkukuhkan kestabilan kerajaan. Tetapi bukan Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri sudah sah adalah Perdana Menteri yang tidak bertanggungjawab. Perdana Menteri yang hanya nak lepaskan diri dia. Dan Perdana Menteri yang sanggup untuk hancurkan negara dengan minta istihad darurat yang tentunya akan merosakkan ekonomi. Tapi dia sanggup buat. Dia sanggup itu pun. Maknanya kalau kuasa untuk istihad darurat ni ada pada Perdana Menteri, tak perlu tanya agung, dah darurat lah kita. Dah darurat lah kita. Maknanya Perdana Menteri ni sanggup untuk istihad darurat, sanggup untuk ekonomi hancur, sanggup untuk rakyat hancur. Kita melarat hanya kerana apa? Hanya kerana nak selamatkan jawatan dia. Dia buat ini nak selamatkan jawatan, bukan kerana COVID. Nak selamatkan jawatan sebab masuk parlimen dia tak cukup numbers. Itu hakikatnya. Jangan salahkan Anwar Ibrahim. Ya. Daripada awal kamu dah menipu. Silap-silap, bukan silap-silap, memang betul kan? Yang dia bagi number mula-mula ke Agung tu menipu tu. Dia tak ada 112 pun. Dia tak ada majoriti. Jadi jangan salahkan Anwar Ibrahim. Jangan salahkan Anwar Ibrahim. Ya, kau kata ni kerja pada Datuk Seri Anwar yang buat move. Ini bukan salah Anwar Ibrahim. Ini salah Perdana Menteri yang menipu, yang memang daripada mulanya tidak bina sebuah kerajaan stabil. Itu satu. Ya. Dia dapat 111, 112, tak sure. Satu. Kedua, setelah lebih 6 bulan jadi Perdana Menteri, dia gagal untuk menaikkan, memperkukuhkan majoriti dia. Jadi dia gagal. Sepatutnya apa? Sepatutnya okey. Kalau mula-mula ya, dia memang bohong lah. Ataupun ngam-ngam 112 lah. Kita sangka baik lagi lah. 112 saja. Tetapi setelah 6 bulan jadi Perdana Menteri, dia tak boleh kekal 112. Dia mesti sudah lebih ya, pertingkatkan majoriti. Sebab apa? Sebab membina sebuah kerajaan yang kuat dan stabil itu penting. Apatah lagi di masa COVID. Tapi Muhyiddin gagal. Malah apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar, yang dia mempertahankan kenyataannya sehingga ke malam ini, sehingga ke hari ini, yang dia mempunyai numbers yang convincing, yang meyakinkan kan, macam Profesor Syed pernah sebut saya, okay, cannot be two groups having the majorities, must be satu group je. Kalau Datuk Seri Anwar kata dia ada the convincing numbers, ya, jumlah yang besar, yang meyakinkan, yang menyokong dia, tentunya sebelah Muhyiddin tidak ada. Dan sampai sehingga hari ini Muhyiddin tidak boleh menampilkan jumlah itu untuk menidakkan kenyataan. Apa susah? You Perdana Menteri, susah kan nak panggil MIMS semua? Besok pukul 10 pagi semua 112 ahli parlimen datang. Kita ambil gambar ramai-ramai, tunjuk kat orang kita ada 112 atau kita ada 113 ataupun kita tak kira. Apa susah ke Perdana Menteri nak panggil semua? Tapi mengapa dia tak panggil? Sebab dia tak ada. Sebab itu dia kelang kabut. Dia istihad darurat. Ya, sebab itu ya, saya sebagai ketua gerak, kita berpendirian. Saya dah sempat bincang dengan kawan. Pendirian kita pertama, kita junjung kasih. Kita terima kasih kepada yang Yang Mulia Si Paduka Baginda dan ramai raja-raja. Kerana menolak satu cadangan gila daripada Perdana Menteri yang gila jawatan, gila kuasa. Kedua, kita bersyukur. Pertamanya kita bersyukur Allah SWT. Kedua, menjunjung kasih. Ketiga, kita minta Muhyiddin lepaskan jawatan segera. Ya. Dia tidak boleh lagi jadi Perdana Menteri, ya, kerana confirm ya, dia tidak bertanggungjawab. Dia seorang Perdana Menteri yang tidak punya tanggungjawab terhadap rakyat. Dia sanggup untuk ya, berencana untuk pengisytihadan darurat yang kesannya dia pun tahu ya, akan merosakkan ekonomi, tapi dia sanggup buat itu kerana hanya nak selamatkan jawatan dia dan diri dia benar-benar malu kalau sidang parlimen berlaku dan dia tidak cukup numbers ya, untuk bajet dan sebagainya. Jadi kita minta, maknanya dia memang seorang Perdana Menteri tak bertanggungjawab. Dan Perdana Menteri yang seperti ini, yang tidak bertanggungjawab, yang lemah, yang gila kuasa ya, yang meletakkan kepentingan dirinya ya, mengatasi kepentingan rakyat, Perdana Menteri ini tidak boleh membina sebuah kerajaan yang stabil. Kita mau kerajaan yang kuat dan stabil kerana kita hadapi COVID. COVID ni bukan boleh selesai besok lusa. COVID ni makan masa lama, berbulan, mungkin bertahun. Jadi kita minta Muhyiddin letak jawatan.
ini keputusan gerak pada malam ini. Kerana confirm dia merupakan seorang Perdana Menteri yang tidak punya tanggungjawab dan khianat sebenarnya. Februari dia khianat Mandarayan, sekarang ni Oktober ini confirm dia khianat kepada rakyat, kepada ekonomi rakyat, kepada survival rakyat, kepada masalah rakyat, hanya untuk menyelamatkan diri dia. Jadi cukuplah, we have enough, dan gerak buat keputusan. Kita junjung kasih pada Duli Yang Maha Mulia. Kita bukan berpolitik, gerak bukan parti politik, kita gerakkan yang non apolitical. Kita mau selamatkan negara. Kita pernah lalui episod 98, kita pernah berdepan dengan seorang Perdana Menteri gila seperti ini juga, yang namanya Mahathir Mohamad. Sebab tu kita buat deklarasi Matampau. Kita pernah hadapi, saya sendiri masuk 2 jail, lock up berbelas kali. Kita dah lalui semua itu, dan dengan pengalaman itu kita merasakan kita berhak untuk menyatakan bahawa kita tidak mahu peristiwa 98 berulang lagi, hanya kerana kita ada seorang Perdana Menteri yang tak betul, yang rosak untuk memimpin negara. Jadi kita minta pada malam ini, menjunjung kasih pada Duli Yang Maha Mulia, kita terima saranan beliau, kita junjung kasih keputusan. Tetapi dalam masa yang sekian, kita terima saranan untuk membina kerajaan yang stabil. Tetapi kita ingin nyatakan, gerak ingin nyatakan, kerajaan yang stabil tidak boleh diketuai oleh seorang Perdana Menteri seperti Muhyiddin. Ini adalah fakta, dan kita berdiri di atas fakta itu, dan kita minta Muhyiddin lepaskan jawatan, ataupun kita minta ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk minta Muhyiddin lepaskan jawatan. Sebab orang kalau gila kuasa macam ni, orang gila macam ni, dia tak akan letak jawatan sukarela. Dia kalau boleh sanggup pergi hancurkan ekonomi negara, dengan taktik darurat ini, dia tidak. Jadi kita kena desak, dan kita mengajak semua masyarakat, dalam tempoh 24 jam ini Muhyiddin mesti pergi, dan beliau mesti diganti oleh seorang Perdana Menteri yang boleh command the majority of the members of the parliament. Dan Datuk Seri Anwar secara terbuka, secara rasmi dan terbuka, dia telah menyatakan bahawa he has the command, a big majority of the parliament, dan seharusnya dia diberi peluang untuk memimpin, dia Perdana Menteri. Kerana hanya dengan itu kita boleh membina sebuah kerajaan yang stabil, sesuai dengan seranan yang dilakukan oleh Duli Yang Maha Mulia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, ingat subscribe